Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar seorang lelaki yang mana sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu hari Nabi kata dialah merupakan lelaki yang paling ringan azab dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan beliau ataupun dia merupakan ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia merupakan adik-beradik kepada ayah baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib ni kalaulah kita belajar ataupun tak asing lagi bila mana kita belajar ataupun bila mana kita melihat sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak mendidik Nabi, yang banyak tunjuk ajar, mengajar baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tak cukup dengan itu, dia juga yang memberi kasih sayangnya dicurahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Abu Talib daripada umur Nabi 8 tahun lagi sampailah umur Nabi 50 tahun. Dan ketika mana detik kematian Abu Talib, ketika itulah Nabi berada dekat sisi Abu Talib. Apa Nabi buat? Nabi memujuk Abu Talib, wahai ayah saudaraku, sebutlah kalimah la ilaha illallah. Sebutlah kalimah la ilaha illallah. Yang mana kalimah itu mungkin bagi kita senang je nak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin bagi kita kalimah la ilaha illallah itu adalah senang je. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sangat senang. Tetapi tidak kepada orang yang bernama Abu Talib ibn Abdul Muttalib, yang mana tidak pernah menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi dalam keadaan dakwah Nabi, tidaklah ada orang yang support, tidaklah ada orang yang beri sokongan yang sangat padu. Dialah Abu Talib yang menyebabkan masyarakat Mekah yang lain tidak berani untuk sentuh tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam asbab adanya Abu Talib. Sampaikan apa jua yang Nabi nak buat akan disokong oleh Abu Talib. Tetapi riwayat hidup dia tidak pernah melafazkan kalimah tauhid, tidak pernah melafazkan kalimah syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi ketika mana detik kematian Abu Talib, adakah ketika itu baru Nabi memujuk? Tidak. Nabi memujuk Abu Talib supaya masuk Islam ketika mana Islam sampai ke kota Mekah. Bermula Islam sampai ke kota Mekah, orang yang dekat ataupun ahli keluarga Nabi lah orang yang pertama Nabi dekati. Ahli keluarga Nabi lah orang pertama Nabi berdakwah supaya mereka masuk agama Islam, supaya mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan makin ramai ahli keluarga Nabi yang beriman kepada Nabi, Sayyidina Hamzah, Abbas dan sebagainya, tetapi tidak kepada Abu Talib. Yang menyebabkan Abu Talib tidak melafazkan kalimat tauhid, tidak melafazkan kalimat syahadah. Dalam keadaan begitulah bila mana Nabi memujuk Abu Talib tak lafazkan kalimat syahadah, yang menyebabkan Allah menempatkan Abu Talib dekat akhirat nanti dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah antara kesedihan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah turunnya ayat Quran. Allah bagi tahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak layak, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa-siapa pun orang yang kamu nak, orang yang kamu sayang, kamu tak boleh bagi, wahai Muhammad. Walakinnallah yahdi man yasha, sesungguhnya aku jualah, Allah jualah yang layak untuk memberi hidayah kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini patutlah kita bersyukur kepada Allah kerana kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah. Kita lahir sahaja telah pun dalam keluarga Islam, kita lahir sahaja telah pun berada dalam environment, dalam budaya, dalam suasana yang mana memang daripada dulu Islam dah. Itulah yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana Nabi menceritakan kepada para sahabat yang lain bagaimanakah keadaan Abu Talib ketika mana berada dalam alam akhirat nanti, menyebabkan kita akan berfikir sejenak. Ya, Abu Talib akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Talib adalah manusia yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Orang yang paling ringan azab adalah Abu Talib, yang menyebabkan kita ni akan berfikir sejenak. Kenapa? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling diringankan azab oleh Allah adalah Abu Talib, yang mana dia akan dibakaikan dengan 2 terompah.
ataupun dua selipar, dan ketika mana dipakai dua selipar, dua terompah yang dibuat daripada api, ketika itulah kata Nabi, otak ataupun isi otaknya akan bergelegak, yang menyebabkan ketika itulah Abu Talib menyangka yang dialah orang yang paling berat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Talib, akulah orang yang paling berat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin ketika itulah Nabi kata, sesungguhnya orang yang paling ringan azab adalah Abu Talib. Dekat mana dia dibakar oleh Allah? Dekat bahagian kaki sahaja, tetapi menyebabkan otaknya menggelegak saking panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah bila mana kita melihat dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang menjaga adalah malaikat Zabaniyah. Dan malaikat Zabaniyah ni dia ada pasukan dia, yang mana ketika mana Allah menjadikan malaikat-malaikat yang menjaga api neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak meletakkan rasa kasihan dalam hati mereka, dalam sifat mereka. Allah tidak meletakkan rasa kasihan kepada ahli neraka, yang menyebabkan ketika mana mereka mengazab ahli neraka, dalam keadaan mereka tidak akan ada rasa kasihan kepada semua penduduk-penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara apa yang kita boleh kongsikan. Bayangkan Abu Talib, orang yang support Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi SAW. Tetapi bila mana berada dalam api neraka, dialah orang yang paling ringan. Apa poin dia? Orang yang paling ringan diazab oleh Allah dengan dibakar dan dipakaikan dengan dua terompah ataupun dua selipar daripada api neraka, itu pun telah menggelegak isi otaknya sampaikan dia menyangka dialah orang yang paling teruk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cubalah kita berfikir sejenak, macam mana pula dengan kita? Maka dalam keadaan itulah apa benda yang kewajipan Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita, jangan pernah kita tinggal. Solat, puasa dan sebagainya. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada anda dan anda boleh kongsikan kepada orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.